Bismillahirrahmanirrahim. Salam pendidikan cemerlang, Kedah gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada anak-anak pelajar dan guru-guru yang sedang menyaksikan siaran Kedah Education at Home Teknik Jawab Bahasa Melayu STPM Semester 1 Bahagian C Penulisan Esei Tidak Berformat. Saya, Cikgu Zaharah binti Abu Hasan, Guru Akademik Tingkatan 6 SMK Yan akan berkongsi bicara bersama anak-anak pelajar dan guru-guru yang dihormati sekalian. Terima kasih diucapkan kepada Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman dengan kerjasama pihak SSTP, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan dalam menjayakan program pada hari ini. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, seperti yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran STPM Bahasa Melayu, penulisan esei tidak berformat merupakan soalan bahagian C yang perlu dijawab antara 600 hingga 650 patah perkataan. Antara objektif atau hasil pembelajaran yang ingin dicapai adalah seperti berikut, iaitu supaya calon dapat mengembangkan isi secara tersusun, padat dan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh. Yang kedua, supaya calon dapat menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan. Yang ketiga, untuk memberikan peluang kepada calon menyampaikan pandangan, ulasan atau kritikan tentang sesuatu tajuk. Dan yang terakhir adalah untuk memastikan calon dapat menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan menggunakan bahasa yang baik dan berkesan. Anak-anak calon STPM semester 1, khususnya mata pelajaran Bahasa Melayu, tajuk-tajuk yang sering ditanya dalam soalan esei merupakan tajuk-tajuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, sukan dan rekreasi, bahasa, seni, budaya sastra, sains dan teknologi, dan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, sebagai calon STPM mata pelajaran Bahasa Melayu, anak-anak hendaklah mengetahui pemarkahan esei tidak berformat supaya anak-anak dapat memberikan yang terbaik kepada pemeriksa, seterusnya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM, khususnya mata pelajaran Bahasa Melayu. Bahagian C memperuntukkan 50 markah, dan untuk memperoleh 50 markah, 3 aspek akan dinilai. Yang pertama, aspek relevan. Aspek relevan 21 markah. Aspek ini melibatkan pengenalan 3 markah, isi 15 markah dan kesimpulan 3 markah. Saya ingin jelaskan dengan lebih lanjut tentang isi. Satu isi sama dengan 3 markah. Jadi, sekiranya calon memilih untuk menjawab 5 isi, sama dengan 15 markah. Dan jika calon memilih untuk menjawab 6 isi, markah maksimum untuk isi tetap 15 markah. Jadi saya harap calon faham tentang pemarkahan berkaitan dengan aspek relevan. Terusnya, pengolahan. Pengolahan 14 markah. 2 aspek akan dinilai pada bahagian pengolahan, iaitu aspek kohesi dan koheren. Kohesi merujuk kepada tautan atau pertalian antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain supaya terhasil sebuah wacana yang utuh. Manakala koheren merujuk kepada kesinambungan idea.
Anak-anak pelajar calon STPM mata pelajaran Bahasa Melayu. Terusnya, aspek yang akan dinilai ialah aspek bahasa, 15 markah. Pada bahagian ini, penggunaan diksi perlulah tepat dengan makna ayat. Aspek morfologi, khususnya imbuhan dan golongan kata yang dipilih juga mesti tepat. Dan pada bahagian sintaksis, pemeriksa akan melihat struktur dan makna ayat yang ditulis. Dan jangan lupa pada bahagian bahasa, pemeriksa juga akan menilai aspek mekanis iaitu ejaan dan tanda bacaan. Anak-anak pelajar calon STPM semester 1 khusus untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Berikut saya akan tunjukkan bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan. Soalan mungkin dalam bentuk bincangkan, mungkin jelaskan, mungkin huraikan, dan mungkin juga sejauh manakah atau ulaskan penyataan atau berikan pandangan. Soalan bincangkan, jelaskan, huraikan agak mudah kerana kehendak soalannya jelas. Tetapi untuk soalan sejauh manakah ataupun ulaskan penyataan atau berikan pandangan agak sukar dikuasai oleh calon. Jadi saya harap calon memberikan fokus betul-betul kepada perkongsian kita pada hari ini supaya calon dapat menjawab dengan betul bagi bentuk soalan ini. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, berikut saya akan menunjukkan cara menjawab soalan yang berbentuk sejauh manakah. Cuba lihat contoh soalan yang boleh dikemukakan untuk soalan berbentuk sejauh manakah. Kes buli dalam kalangan pelajar dikatakan berpunca daripada keluarga yang porak-poranda. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pandangan tersebut? Jika soalan ini dikemukakan dalam soalan, calon mempunyai 3 pilihan jawapan. Yang pertama, calon boleh bersetuju sepenuhnya bahawa keluarga yang porak-poranda menyebabkan buli. Jadi jika calon memilih yang pertama ni, calon mempunyai peluang untuk menyampaikan 5 atau 6 isi yang bersetuju sepenuhnya. Pilihan kedua, calon boleh tidak bersetuju bahawa keluarga yang porak-poranda boleh menyebabkan buli, tetapi dipengaruhi oleh faktor lain. Jika calon memilih 5 atau 6 isi, maka ke-5 isi atau ke-6 isi tidak bersetuju dengan penyataan yang diberikan. Dan pilihan yang ketiga, calon boleh bersetuju bahawa keluarga yang porak-poranda boleh menyebabkan buli. Walau bagaimanapun, faktor lain juga boleh menyebabkan buli. Jadi, sekiranya calon memilih yang ketiga, calon mempunyai nisbah isi seperti berikut. Pertama, calon boleh guna nisbah 2-3, 3-2, 1-4, 4-2, 2-4, 1-5 atau 3-3. Saya ambil contoh 2 nisbah 3. Bermakna 2 isi hendaklah menyokong pendapat yang menyatakan bahawa keluarga yang porak-poranda boleh menyebabkan buli. Manakala 3 isi lain, 3 isi yang seterusnya ialah isi lain. Jadi saya harap calon-calon STPM BM semester 1 dapat membuat pilihan yang terbaik. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, berikut saya akan terangkan teknik menulis pengenalan yang memperuntukkan 3 markah. Okay. Pengenalan hendaklah mempunyai penyataan isi yang terdapat sekali lagi, dalam pengenalan calon hendaklah menyatakan isu yang terdapat pada soalan. Seterusnya,
calon hendaklah memberikan konsep atau latar belakang isu dan seterusnya calon perlu mengemukakan fokus ataupun kehendak soalan. Anak-anak kalian, calon STPM BM semester 1, berikut saya akan tunjukkan contoh pengenalan yang ditulis dengan menggunakan teknik yang saya sampaikan sebentar tadi. Dan di sini saya akan menggunakan bentuk soalan sejauh manakah pilihan yang ketiga. Dan saya ingatkan sekali lagi, soalan yang boleh dijawab oleh calon. Kes buli dalam kalangan pelajar dikatakan berpunca daripada keluarga yang porak-poranda. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pandangan tersebut? Berikut ialah cara menulis pengenalan dengan menggunakan soalan berbentuk sejauh manakah. Okey, mula-mula calon perlu menyatakan isu. Ayatnya boleh ditulis begini. Pihak media massa sering menjadikan isu buli sebagai salah satu paparan utama. Setelah anak-anak menyatakan isu, anak-anak boleh menghurai konsep dan latar belakang berkenaan buli. Yang ayatnya boleh ditulis begini. Buli merupakan perbuatan mengasari orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan atau mencederakan seseorang. Buli terbahagi kepada dua, iaitu buli fizikal dan buli emosi. Contoh perbuatan buli fizikal adalah seperti menyepak dan menendang seseorang. Manakala perbuatan buli emosi adalah seperti mengejek dan menghina orang yang lebih lemah. Perbuatan buli bukan sahaja berlaku dalam kalangan pelajar sekolah, malah melibatkan pelajar institusi pengajian tinggi. Isu buli menjadi perbincangan hebat kerana ia bukan sahaja melibatkan pelajar lelaki, malah pelajar perempuan. Jadi anak-anak boleh lihat di sini. Penulisan tentang konsep dan latar belakang berkenaan buli tidak semestinya ditulis dalam satu ayat. Calon boleh kembangkan kepada 2 atau 3 ayat. Seterusnya, calon boleh menyatakan fokus soalan. Yang ayatnya boleh ditulis begini. Ini untuk soalan sejauh manakah. Pendapat yang menyatakan bahawa perbuatan buli berpunca daripada keluarga yang porak-poranda adalah benar. Kita akui dulu pendapat yang diberikan dalam soalan. Seterusnya kita tambah. Walau bagaimanapun, faktor lain juga boleh menyebabkan berlakunya buli. Jadi, ini salah satu caralah untuk menulis pengenalan. Dan perlu saya ingatkan di sini, pastikan calon tidak menulis isi pada bahagian pengenalan. Okey, saya harap anak-anak pelajar dapat mengikuti cara menulis pengenalan yang sebenar. Terusnya, saya ingin menjelaskan teknik menulis isi yang juga memperuntukkan 3 markah. Okey, isi, cara menulis isi hendaklah dimulai dengan ayat isi, iaitu satu ayat sahaja. Dalam ayat isi, tidak perlu ada contoh dan huraian. Ingat satu ayat, hanya ayat isi sahaja. Terusnya, calon boleh menghurai isi dengan menjelaskan bagaimana atau mengapa isi berkenaan boleh menyebabkan sesuatu isu terjadi. Ini bagi soalan yang minta faktor. Jika soalan itu minta langkah, jelaskan bagaimana langkah yang dicadangkan boleh menyelesaikan sesuatu masalah. Dan jika soalan kesan, jelaskan bagaimana sesuatu isu memberikan kesan kepada sesuatu. Jadi saya harap anak-anak pelajar faham tentang huraian isi. Seterusnya,
Dalam huraian isi juga, calon hendaklah mengemukakan kesimpulan kecil bagi isi berkenaan. Buat dalam satu ayat sahaja yang menunjukkan penegasan isi. Jadi saya harap anak-anak pelajar masih dapat mengikuti siaran kita tentang cara menulis isi. Berikut saya akan sampaikan contoh isi yang ditulis dengan menggunakan teknik yang saya sampaikan sebentar tadi. Saya ingatkan anak-anak pelajar, bentuk soalan masih lagi sejauh manakah, dan soalannya berbunyi begini. Buli dalam kalangan pelajar dikatakan berpunca daripada keluarga yang porak-peranda. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pandangan tersebut? Jika soalan sebegini keluar dalam peperiksaan, begini cara menulis isinya. Mulakan dengan ayat isi. Okey, saya tunjukkan contoh ayat isi. Salah satu faktor berlakunya buli ialah latar belakang keluarga yang porak-peranda. Khususnya, kita berikan huraian isi. Okey, keluarga yang porak-peranda merujuk kepada keadaan keluarga yang tidak bahagia, tidak sependapat dan tidak menghormati sesama ahli keluarga. Keadaan ini menyebabkan anak-anak yang tinggal dalam keluarga berkenaan tertekan. Hal ini mungkin disebabkan ibu bapa tidak memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Anak-anak yang terabai dan hilang kawalan emosi ini akan bertindak membuli orang lain sebagai salah satu cara untuk melepaskan tekanan yang dihadapi oleh mereka. Sesetengah pembuli turut mengaku bahawa mereka gembira dan puas hati setelah membuli orang lain. Demikian cara menulis huraian isi. Dan seterusnya kita bagi contoh dan ulasan. Kes seperti ini banyak berlaku dalam kalangan keluarga yang ibu bapa mereka sering bergaduh hingga menyebabkan perceraian. Akhir sekali, ayat penegasan isi. Hal ini jelas menunjukkan bahawa latar belakang keluarga yang porak-peranda boleh menyebabkan berlakunya buli. Anak-anak calon STPM mata pelajaran Bahasa Melayu semester 1. Kita teruskan dengan teknik menulis penutup atau kesimpulan yang juga memperuntukkan 3 markah. Di sini saya sangat berharap agar anak-anak tidak mengabaikan bahagian ini kerana markah yang diperuntukkan sama dengan bahagian-bahagian yang lain. Cara menulis penutup atau kesimpulan saya tunjukkan di sini. Mula-mula kita simpulkan kehendak soalan atau ayat fokus. Seterusnya kita nyatakan harapan calon terhadap isu yang dikemukakan. Berikut ialah contoh kesimpulan berdasarkan teknik yang saya nyatakan sebentar tadi. Mula-mula kita letakkan kesimpulan kehendak soalan. Jadi kita kata kesimpulannya, kita akui bahawa pendapat yang menyatakan kes buli berpunca daripada keluarga yang porak-peranda adalah benar. Walau bagaimanapun, perbuatan buli juga disebabkan oleh faktor-faktor lain. Itu fokus soalan, kehendak soalan. Seterusnya, kita nyatakan harapan. Kita boleh tulis begini. Kita semua berharap agar isu buli dapat ditangani dengan segera. Dalam hal ini, semua pihak haruslah memainkan peranan penting. Antara pihak yang memainkan peranan penting ialah anggota masyarakat, polis, sekolah dan pihak kerajaan sendiri. Anggota masyarakat misalnya, hendaklah melaporkan kes buli kepada pihak berwajib supaya tindakan seterusnya dapat diambil. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sekiranya semua pihak dapat bekerjasama, isu buli dapat ditangani dengan segera. Anak-anak yang saya kasihi sekalian,
Sebelum saya akhiri slot saya harap anak-anak cakna kepada perkara-perkara berikut dalam penulisan esei tidak berformat. Yang pertama, calon hendaklah mengambil kira patah perkataan. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, patah kata yang perlu ditulis oleh calon adalah antara 600 hingga 650 patah perkataan. Jangan jawab terlalu pendek dan jangan jawab lebih daripada 650 patah perkataan. Dan dari segi pengiraan, ingin saya jelaskan di sini, jika calon menggunakan kata nama khas, contohnya, sekolah menengah kebangsaan Yan, patah katanya ialah 4. Dan jika calon guna kata sendi nama, contohnya di sekolah, patah katanya 2. Dan jika calon guna kata ganda, seperti anak-anak, maka jumlah patah katanya ialah 1. Okey, saya harap anak-anak semua cakna kepada jumlah patah perkataan. Terusnya, anak-anak calon STPM, BM semester 1 juga hendaklah cakna kepada aspek bahasa. Calon hendaklah memberi perhatian kepada kesalahan-kesalahan berikut yang sering dilakukan dalam penulisan esei tidak berformat. Yang pertama, kesalahan kata hubung berpasangan. Contohnya, sama ada. Okay. Yang merupakan kata hubung berpasangan dengan atau. Jadi kalau ada sama ada, mesti ada atau. Contoh ayat, mereka tidak tahu sama ada hendak ke sekolah atau tidak. Bukannya mereka tidak tahu sama ada hendak ke sekolah. Ayat itu salah. Ingat, bila guna sama ada, mesti ada pasangannya iaitu atau. Kesalahan seterusnya yang sering dilakukan oleh calon ialah kesalahan kata kerja transitif. Contoh kesalahan, kita hendaklah meningkatkan lagi usaha. Meningkatkan ialah kata kerja transitif. Meningkatkan usaha. Terusnya, kesalahan yang sering dilakukan oleh calon ialah ayat tidak mempunyai subjek atau predikat. Contoh ayat tanpa subjek ialah begini. Selain itu, melaksanakan kempen kesedaran. Ya, ayat itu tidak ada subjek. Siapa yang perlu melaksanakan kempen kesedaran? Jadi ingat ya, berhati-hati dalam penulisan ayat supaya ada subjek dan predikat. Contoh ayat yang tiada predikat pula berbunyi begini. Perkara yang sering terjadi di bandar. Okay, ayat itu tergantung tanpa predikat. Sebab ada kata relatif yang di situ. Jadi hati-hati anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Seterusnya, kesalahan bahasa yang sering dilakukan oleh calon ialah kesalahan penggunaan kata ganti nama diri ketiga. Contoh ayat yang salah, kesalahan itu sering mereka lakukan. Ayat itu salah. Sepatutnya kesalahan itu sering dilakukan oleh mereka. Jadi hati-hati sekiranya anak-anak menggunakan kata kerja pasif ganti nama diri yang ketiga. Seterusnya, kesalahan bahasa yang sering dilakukan oleh calon adalah apabila calon menggunakan peribahasa dan menggunakan ayat yang dimulai dengan ba. Okay. Untuk mengelakkan perkara ini, calon boleh buat ayat. Hal ini bertepatan dengan peribahasa bagai awur dengan tebing. Jangan mulakan ayat dengan ba kata pepatah. Salah. Dan dalam hal ini juga calon hendaklah bijak memilih peribahasa supaya sesuai dengan huraian isi. Terusnya, calon juga hendaklah cakna
ataupun betul-betul faham dengan kehendak atau fokus soalan. Jika soalan hanya menanyakan kesan, maka huraian haruslah berfokuskan kesan. Tak perlu tambah cadangan langkah bagi setiap isi, kecuali soalan itu minta kesan dan langkah. Jadi saya harap anak-anak pelajar cakna betul-betul dengan kehendak atau fokus soalan. Dan seterusnya, calon juga hendaklah memberikan perhatian kepada peruntukan masa. Di sini saya ingin mencadangkan supaya anak-anak calon STPM mata pelajaran Bahasa Melayu semester 1 jawab soalan penulisan esei tidak berformat ini dalam 1 jam sahaja. Jangan lebih. Kerana kita ada bahagian-bahagian lain lagi dalam kertas 1. Anak-anak yang saya kasihi sekalian, demikianlah berakhirnya perkongsian bahan dan teknik jawab penulisan esei tidak berformat Bahasa Melayu STPM bahagian C. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Akhir kata, kalau hendak menebang ara, gergaji tajam, matanya 5. Sekian saya berkongsi bicara menjadi panduan pengajaran bersama. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.